Saya Nur Ifana Suha binti Zulkarnain, nombor matrik 211119. Dan saya Nurul Nazifah binti Musafa Alpi, nombor matrik 212237. Nama saya Nurul Nabila binti Muhammad Zain dan nombor matrik saya 211979. Hai semua dan salam sejahtera doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lee Peisan dan nombor matrik saya 213310. Nama saya Chawini, nombor matrik saya ialah 212370. Tajuk yang kami akan bentangkan pada hari ini adalah kemusnahan alam sekitar, hubungan insan dengan alam. Ini adalah perkenalan menurut Al-Quran. Selain manusia, Allah juga mencipta hidup-hidupan yang lain untuk kehidupan manusia. Setiap hidupan mempunyai fungsi tersendiri. Apabila suatu spesies hidupan pupus, fungsi dan peranannya tidak dapat digantikan oleh spesies yang lain. Umpamanya, bukit dan gunung berperanan sebagai pasar bumi yang menetapkan kedudukannya, begitu juga dengan tumbuhan yang membekalkan oksigen kepada manusia dan sebagainya. Isu hubungan manusia dengan alam sekitar dalam konteks kemerosakan ekosistem memang jelas dan telah terbukti. Manusia merupakan ejen pemusnah rantaian ekosistem yang mencetuskan pelbagai masalah alam sekitar seperti hakisan tanah, kepupusan spesies tumbuhan dan sebagainya. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian kita terdapat 3 iaitu: yang pertama ialah menggenap pasti punca kemusnahan alam sekitar. Yang kedua ialah menggenap pasti punca kepada insan dan alam disebabkan kemusnahan alam sekitar. Yang ketiga ialah merumuskan punca dan kesan terhadap insan terhadap kemusnahan alam sekitar. Terima kasih atas pembentangan Weni. Seterusnya saya akan bentang tentang jenis kemusnahan dan hubungannya dengan aktiviti manusia. Berikutan adalah beberapa aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Pertamanya adalah pembalakan secara besar-besaran yang boleh menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi. Hal ini dikatakan demikian kerana pembalakan secara haram dan besar-besaran sehingga tidak terkawal akan menyebabkan sesebuah habitat semula jadi hilang keupayaannya untuk menampung spesies-spesies yang sedia ada. Dalam proses ini, kehidupan-kehidupan yang pernah menggunakan tapak habitat ini akan kehilangan tempat tinggal atau dimusnahkan. Maka dikatakan pembalakan secara besar-besaran akan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi, seterusnya menjejaskan juga biodiversity. Selain itu, aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kemusnahan alam sekitar adalah disebabkan pembuangan bahan toksik ke dalam sungai. Hal ini secara langsung akan menyebabkan kemusnahan flora dan fauna lautan. Pembuangan bahan toksik ke dalam sungai menjejaskan sistem pernafasan hidupan lautan dan menyebabkan kemusnahan flora dan fauna lautan. Peningkatan penggunaan bahan toksik telah mencemarkan kebersihan sungai sehingga menyebabkan kepupusan flora dan fauna serta kemusnahan topografi. Sesetengah bandar mengepam dan membuang pelbagai bahan sisa toksik dan beracun ke dalam sungai. Kesannya akan menyebabkan ikan dan flora dan fauna dibunuhkan. Baja dan racun perosak kimia yang digunakan juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai. Kesannya, bahan-bahan ini boleh membunuhkan pelbagai hidupan lautan. Di samping itu, aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kemusnahan alam sekitar adalah disebabkan tumpahan minyak di laut. Hal ini akan menyebabkan kepupusan kehidupan akuatik. Kesan tumpahan minyak kepada hidupan laut ialah kepupusan spesies ikan yang tertentu. Tumpahan minyak dalam jumlah yang besar akan menyebabkan permukaan laut dilapisi oleh minyak. Hal ini akan menyebabkan ikan akan mati disebabkan kelemasan dan melibatkan jumlah yang banyak serta membunuh anak ikan hingga boleh menyebabkan masalah kepupusan. Lapisan minyak pada permukaan laut juga akan membunuh alga, iaitu lumut laut dan plankton yang menjadi sumber makanan utama kepada ikan. Kepupusan sumber makanan juga boleh membawa kepada kepupusan ikan. Akhir sekali, aktiviti manusia yang boleh menyebabkan kemusnahan alam sekitar adalah disebabkan pembangunan yang tidak terancang. Secara umumnya, pembangunan yang tidak terancang akan menyebabkan 2 jenis kemusnahan, iaitu kemusnahan kawasan tadahan air hujan dan kemusnahan hutan. Pembangunan yang tidak terancang yang menyebabkan kemusnahan kawasan tadahan air hujan adalah disebabkan kawasan tadahan air hujan akan berkurang. Maka apabila berhujan lebat, air hujan tidak dapat mengalir ke kawasan yang tertentu dan menyebabkan ia bertakung kerana mempunyai banyak halangan objek
atau bangunan yang dibina di sekelilingnya, maka selalu berlakunya banjir. Seterusnya, pembangunan yang tidak terancang juga akan menyebabkan kemusnahan hutan. Hal ini disebabkan banyak pokok telah ditebang secara haram dan berlebihan. Maka, pokok-pokok tidak dapat membekalkan karbon dioksida serta membantu mengitarkan semula kepanasan dalam udara. Seterusnya, suhu bumi akan meningkat secara mendadak hingga tahap yang maksimum sehingga menyebabkan hutan terbakar sendiri sehingga musnah. Berikutan adalah beberapa data-data yang berkaitan dengan isu alam sekitar. Yang pertamanya adalah data yang menunjukkan kematian penyu di Terengganu. Hal ini adalah disebabkan pembuangan plastik dan toksik ke dalam sungai dan lautan menyebabkan penyu termakan bahan tersebut dan menyebabkan mereka terracun. Seterusnya adalah data-data yang menunjukkan indeks pencemaran udara yang terdapat di beberapa negeri di Malaysia. Seterusnya adalah catat yang menunjukkan kegiatan ekonomi di Malaysia yang menunjukkan ekonomi ini mendorong kepada masalah kemusnahan alam sekitar. Seterusnya, penggunaan bahan api fosil dan pembakaran terbuka. Pembebasan gas karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrokarbon dan lain-lain berlaku melalui aktiviti manusia seharian. Penggunaan bahan api fosil boleh dilihat melalui penggunaan motosikal, aktiviti kilang, alat pendingin hawa. Manusia terlalu mengambil mudah soal pembakaran hutan sehingga menyebabkan kemusnahan yang besar. Di samping itu, pembalakan haram juga menyebabkan kemusnahan alam. Pembalakan secara tidak terkawal memusnahkan tanaman tutup bumi yang mengakibatkan pelbagai implikasi kepada cengkaman tanah. Jadi akan berlaku hakisan tanah dan lebih teruk lagi akan berlaku tanah runtuh yang boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, mari kita lihat kesan-kesan kemusnahan kepada insan dan alam. Kesan pertama kepada insan ialah menjejaskan kesihatan. Pembebasan bahan api fosil boleh menjejaskan kesihatan manusia seperti asma, kanser, susufma, sesak nafas dan lain-lain. Perkara ini disebabkan pembebasan gas-gas seperti karbon dioksida yang berbahaya terperangkap di udara mengganggu proses respirasi yang normal. Pembebasan asap daripada pembakaran terbuka tanpa kawalan menyebabkan pembentukan jerebu yang membawa pelbagai masalah seperti menjejaskan kesihatan mata dan mengganggu kadar penglihatan. Kesan kedua ialah gangguan mental. Bencana alam berlaku disebabkan aktiviti manusia yang mengabaikan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar dan tumbuh-tumbuhan dengan melakukan penebangan hutan secara berleluasa, serta pembangunan yang pesat sehingga menyumbang kepada kemusnahan alam. Insan yang terkesan dengan bencana alam seperti tanah runtuh, gempa bumi dan banjir kilat boleh menyebabkan gangguan mental. Mereka terpaksa menanggung kerugian yang besar akibat bencana tersebut. Mereka akan mengalami trauma yang berpanjangan dan menyebabkan kemurungan, tambahan pula jika ada melibatkan kematian ahli keluarga. Baiklah, kesan yang seterusnya ialah kehilangan tempat tinggal dan kawasan pertanian. Kesan banjir dan tanah runtuh menyebabkan insan kehilangan tempat tinggal dan sumber rezeki. Masa perlu menanggung kerugian yang tinggi untuk membina semula kediaman atau kawasan pertanian. Kesan kepada alam disebabkan oleh kemusnahan alam sekitar ialah peningkatan suhu dan rumah hijau. Suhu yang meningkat akan menyebabkan glasier di kutub utara akan mencair lebih pantas, menyebabkan kawasan tanah semakin berkurangan dan mengakibatkan peningkatan air masin laut dari air tawar. Manusia akan menukar kawasan pantai-pantai yang lebih tinggi seperti Bukit Bakau. Peratus karbon dioksida meningkat kerana kurangnya pokok. Kesannya, penipisan lapisan ozon akan menyebabkan permukaan bumi terdedah dengan sinaran ultraungu atau lebih dikenali sebagai sinaran UV dan ianya berbahaya terhadap insan. Kesimpulannya, hubungan antara insan dengan alam sekitar saling memerlukan antara satu sama lain. Kemusnahan alam sekitar dapat memberi kesan yang amat buruk terhadap insan. Oleh itu, setiap insan perlu memelihara dan memelihara alam sekitar dengan sebaiknya untuk mengelakkan berlakunya kemusnahan alam sekitar. Di samping itu, generasi akan datang juga dapat merasai keindahan alam semula jadi secara nyata.